Degree, kemudian lagi untuk banyak master sampai degree boleh pergi ikuti polis and then boleh semua jadi inspektor dan pangkat. Tapi saya nak sabar. Cikgu cakap kalau nak ada polis kat sini, lebih sabar. Kerja lebih sabar. Itu kadang-kadang di posting yang kita sabar. Tapi mana-mana kita bertugas pun kita ialah kena Tuhan lah. Kita ke sana, orang kata berkhidmat untuk negara kan, tak kisah mana-mana. Yang penting kita lakukan melaksanakan tugas kita tu dengan sungguh-sungguh. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria binti Mat Zain. Saya merupakan guru bimbingan dan kaunseling di SMK Pekalan Pematang, dan ini merupakan perkhidmatan saya yang ke-10 tahun lah. Dan di SMK Pekalan Pematang, saya ini ialah tahun yang tak masuk tahun ketiga. Okay. Ini daripada pandangan saya. Sepanjangnya 10 tahun dalam perkhidmatan, untuk ciri-ciri dan prinsip tu untuk seorang kaunselor yang paling penting pada saya ialah ketelinahan. Bila kita berhadapan, kadang-kadang perlu juga kita pakai topeng. Kita ni, klien kita merupakan pelajar. Jadi kita ni guru kaunseling yang kadang-kadang perlu bermain peranan bila berhadapan dengan pelajar, terutamanya dengan pelajar-pelajar yang bermasalah. Dan seorang kaunseling ni merupakan profession yang saya kirakan merupakan profession yang agak mulia lah. Sebab kita lah guru yang perlu attention, beri perhatian terhadap para pelajar kita. Jadi saya rasa yang perlu ada dalam diri seorang kaunselor ialah ketulinan dan juga penerimaan kita terhadap klien kita. Jangan letakkan apa-apa andaian pendapat daripada rakan-rakan kita. Contoh ada aduan daripada rakan-rakan guru tentang pelajar kita. Tolong ketepikan dahulu andaian-andaian mereka, tapi kita terima mereka dalam keadaan yang tanpa syarat. Mereka tu datang pada kita, memang kita perlu layan mereka seorang klien yang dalam keadaan yang bermasalah. Mereka ialah klien kita merupakan seorang pelajar. Jadi bila kita kata pelajar, mereka memerlukan kita untuk memberikan celik akal. Bila nak membantu mereka untuk dapatkan celik akal tu, kadang-kadang memang satu sesi kadang-kadang memang susah sangat nak dapat. Kadang-kadang sampai 3 sesi, 4 sesi kadang-kadang celik akal tu baru mereka dapat terima. Jadi pada diri saya, ciri dan juga prinsip yang perlu ada pada seorang kaunselor, ketulinan dan penerimaan tanpa syarat terhadap klien yang akan kita terima. Okay. Bimbingan dan kaunseling ni, ciri-ciri saya sebut tadi tu, dan untuk diri kita ni, bimbingan dan kaunseling tu adalah satu proses, satu proses pendidikan. Ia perlu dirancang dan kita susun. Contohnya pelajar yang datang pada kita tu bukan sekadar datang untuk bercerita, tapi kita perlu bantu untuk mereka mendapat celik akal seperti yang saya katakan tu. Jadi jangan ada satu andaian pun terhadap mereka. Jangan ada orang kata andaian-andaian yang buruk sangka lah. Ini senang saya cakap pada pelajar kita, terutama pelajar, sebab mereka ni di bawah umur 17 tahun. Jadi pendekatan-pendekatan yang kadang-kadang kita guna juga berbeza, bukannya seperti yang dewasa lain. Kalau kita senang je kan, senang contoh masalah tu kenapa macam ni kan, tapi pelajar sangat dia memerlukan bantuan kita, senang cakap, sebab kita ni berfikir secara rasional. Tapi bila kita berhadapan dengan pelajar yang di bawah usia 17 tahun ni, kadang-kadang kematangan mereka tu belum ada lagi. Jadi tindakan kita sebagai seorang kaunselor untuk membantu dalam proses membantu mereka tu, sebagai peranan tu memang penting lah sebagai seorang guru kaunseling kan. Sebab profession guru bimbingan dan kaunseling saya rasa pun semakin berat, sebab masyarakat yang terutamanya ibu bapa dah mula memandang profession kita. Biasa diorang tak tahu apa itu kaunseling, Oh, bila saya pergi kebanyakan Jalan Cakna, saya guru kaunseling. Oh, baru mereka tahu. Kadang-kadang kewujudan kita ni kadang-kadang ibu bapa juga yang tak sedar guru bimbingan kaunseling ada di sekolah kan. Dan juga mereka ni kadang-kadang ibu bapa ni meletakkan kepercayaan tu pada kita ni untuk mengurus anak-anak mereka tu tinggi. Jadi kita sebagai guru bimbingan dan kaunseling, kadang-kadang harapan yang tinggi tu untuk membantu anak mereka, jangan kita musnahkan jadi kita membantu sedaya upaya untuk membantu anak didik kita juga, untuk membantu ibu bapa yang orang kata meminta pertolongan daripada kita untuk membantu anak mereka di sekolah. Jadi saya rasa sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling, ketulinan dan juga sangat dan mempunyai pertolongan
sangat tinggi lah. Sikap suka membantu sangat tinggi. Kalau macam sambil lewa saja pun sebenarnya kita akan jadi guru bimbingan kaunseling yang orang kata duduk sajalah. Kalau tak ada sikap yang membantu, ketulinan yang dalam diri kita, penerimaan tanpa syarat, kita akan jadi guru kaunseling yang bukan, macam mana nak cakap bukan yang dihormati lah dalam bidang kita. Okey, itu point saya. Paling penting, bakal-bakal guru bimbingan dan kaunseling ni dia perlu membina orang kata personality. Yang paling penting personality kita sebagai guru bimbingan dan kaunseling sangat berbeza. Personality kita dengan guru-guru lain, kalau kita, kalau semua adik-adik ni akan masuk ke sekolah, personality kita dengan guru-guru yang mengajar biasa, akademik, sangat berbeza. Kadang-kadang mereka boleh tahu, cikgu kaunseling. Kenapa? Bukanlah kita penyayang ke apa sangat, tapi kadang-kadang ucapan bila kita berjumpa dengan pelajar kita kan, kita cakap hai pun di tepi-tepi koridor pun mereka rasa macam dihargai. Okey, satu yang suka saya suka terapkan dalam diri saya kalau kita jumpa dengan pelajar, paling penting kita punya hubungan kita dengan para pelajar. Hubungan rapport kita dengan pelajar macam mana? Ketulinan kita sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling. Sebab kita merupakan antara orang-orang kepercayaan kepada para pelajar kita. Jadi tolong jangan kita hancurkan kepercayaan, terutamanya para pelajar kita, ibu bapa yang ingin yang datang kepada kita untuk membantu anak-anak mereka. Jadi pada saya rasa guru-guru bakal JBK yang baru perlu ada personality dan jati diri yang kata yang seimbang. Supaya kelak bakal guru bimbingan dan kaunseling ataupun kaunselor dapat memberikan orang kata 100% dia punya kerja sebagai kerja yang profesional dalam bidang bimbingan dan guru bimbingan dan kaunseling di sekolah. Tidaklah kita dipandang serong kan. Kadang-kadang kita ni kerja, kadang-kadang dalam bilik kita ni orang tak perasan apa yang kita buat. Sebab kita buat kerja buat kita, hanya kita je yang tahu kan. Kita bukannya guru yang ada orang kata ada jadual yang memang nampak. Kita memang ada jadual yang perlu kita tunjukkan, tapi jadual kita ni kadang-kadang memang kita yang buat kerja kita. Kerja buat kita ni orang lain tak tahu, tapi kita buat sahaja. Walaupun kadang-kadang kat belakang kan macam-macam cerita kan, tapi pada saya kita teruskan sahaja kerja buat kita. Selagi kita pentadbir, kita nampak apa yang kita buat, anak-anak kat sekolah ni, maksud saya anak-anak murid selesa dengan kita sebagai guru bimbingan dan kaunseling, kita buat yang terbaik. Yang penting hubungan kita dengan kita punya para pelajar kita. Jangan sampai para pelajar nak dekat dengan kita pun takut. Macam nampak kita cikgu disiplin. No, kita bukan, betul semua guru ialah guru disiplin. Tapi biar pelajar pandang kita sebagai guru bimbingan dan kaunseling yang dapat membantu mereka di sekolah. Even walaupun kita tak dapat membantu, ada masalah keluarga, ada masalah peribadi sendiri daripada keluarga mereka sendiri, sekurang-kurangnya kita menjadi pendengar yang baik untuk mereka datang mempercayai pada diri kita. Dan cerita-cerita mereka kita janganlah bawa keluar. Itu yang paling penting. Etika kerasaan. Etika kerasaan sebagai kita seorang guru kaunseling. Saya suka mention sebab guru bimbingan dan kaunseling kan kat sekolah kan. Pesanan saya kepada adik-adik. Satu yang saya lihat, kita profession guru ni orang pandang sangat mulia. Tapi kaunseling ni pun kita pandang sebagai satu yang mulia juga. Lagi saya rasa mungkin jadi mulia kot. Sebab kadang-kadang klien kita ni terdiri daripada para pelajar. Kita membantu mereka. Satu je lah yang saya dah cakap awal tadi, satu ketulinan dan juga penerimaan kita tanpa syarat. Jangan bila klien kita datang, jangan letakkan apa-apa persepsi pada mereka. Terima mereka dahulu dalam keadaan yang kita umpama tak tahu apa-apa tentang mereka. Jangan, kadang-kadang kes berat macam-macam kan, tapi kita terima mereka, kita buat sesi dulu mereka, buat hubungan rapport dengan mereka untuk kita tahu apa punca masalah mereka jadi macam ni. Jangan terus kita judge, budak ni macam ni. Itu paling salah. Dalam kita punya kaunseling, prinsip ciri-ciri yang paling perlu ada, kita perlu ketulinan dan penerimaan tanpa syarat klien kita. Itu pada saya sangat-sangat penting. Yang perlu ada sehingga orang kata, sehingga kita pencen lah, sehingga di kandung badan kita guru bimbingan dan kaunseling. Perkara itu yang paling saya titik beratkan sehingga sekarang. Bila je budak melangkah, pelajar saya melangkah saja bilik itu, saya perlu kosongkan pinggan saya.
Saya tak nak tahu apa-apa persepsi cikgu lain terhadap dia ataupun kawan-kawan pada dia. Saya rasa saya perlu buat hubungan rapport dengan dia dulu untuk saya tahu keadaan duduk letak dia ni kenapa dia begitu dan begini kan. Kita perlu adakan sesi kaunseling untuk bantu dia. Itu pada pandangan saya. Sebab kita ni guru bimbingan dan kaunseling antara guru yang merupakan kadang-kadang pengetu akan banyak cari kita, antara kepercayaan pentadbir dan juga kepercayaan pada anak-anak kita, anak-anak didik kita. Jadi jangan kita letakkan profession kita sebagai guru kaunseling ni tercemar. Satu yang kita perlu berkawan dengan semua guru. Maksud saya bukan kita tak boleh berkawan ya, kita perlu berkawan dengan semua guru untuk kita dapatkan info, pelajar, mana pelajar yang boleh kita bantu, mana pelajar yang perlu dapat sokongan. Dan kita juga bukannya duduk saja, daripada permasalahan-permasalahan pelajar tu, kita perlu duduk, kita perlu tengok apa program-program yang boleh kita laksanakan untuk bantu pelajar kita. Contoh, ketidakhadiran. Jadi bagaimana kita nak laksanakan program-program untuk bantu mereka. Semacam kita kena laksanakan. Daripada permasalahan setiap tahun tu kita perlu adakan, perlu buat sikit kajian tindakan lah. Bagaimana untuk kita bantu pelajar kita yang bermasalah. Apa program-program susulan yang perlu kita libatkan mereka. Itu pandangan saya. Itu tapi yang paling keywordnya ketulinan dan penerimaan tanpa syarat. Itu keyword saya lah sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling. Okay. Ucapannya semester 1 insya-Allah semangatlah sikit kan. InsyaAllah profession kita ni mungkin orang kata ini tahun pertama atau semester 1 kita kadang-kadang masih lagi apa itu kaunseling. Sama juga dengan saya, apa itu kaunseling sampai kadang-kadang dah semester keempat baru macam kita dapat cari akal, oh macam ni kaunseling. Tapi apa-apa pun jangan putus asa. Orang kata jangan stop mencintai bidang kaunseling ni setengah jalan, tapi terima ini kita punya orang kata rezeki yang ditentukan oleh Allah, bahawasanya insya-Allah kita ni orang-orang yang terpilih untuk sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling yang Allah dah letakkan. Rupanya kita ni orang yang bersesuaian dalam bidang kita, suka membantu orang walaupun kita ada masalah sendiri, tapi fokus kita ialah untuk membantu orang lain, bantu diri untuk bantu orang lain. Itu PRS punya keyword, tapi pada saya tu sangat okey lah kan keyword dia kan, bantu diri untuk bantu orang lain. Jadi jangan lemah semangat, ada lagi 7 semester yang perlu dihalumi. InsyaAllah nanti grad dengan siap-siaga untuk keluar nanti untuk jadi guru bimbingan kaunseling yang orang kata yang committed lah. Jangan pernah putus asa. Kalau terima isu-isu ataupun kes-kes yang di luar kawalan, boleh buat rujukan kepada mereka yang berpakar. Jangan rasa macam kenapa aku jadi guru bimbingan kaunseling. No, sebenarnya kalau kita kaji, kita dalami, kita belajar teori-teori, sangat saya rasa impaknya bila kita belajar kaunseling ni bukannya untuk bantu orang lain saja, sebenarnya untuk bantu diri kita. Kita apply dalam diri kita. So insya-Allah orang kata mudah sikit lah urusan kita. Kadang-kadang kat rumah macam saya kan, kat rumah watak kita lain sebagai ibu. Kat sekolah kita profesional kan. Sebab kadang-kadang pun suami pun pelik kan, kat sekolah macam mana ni kan, tapi kat rumah boleh jadi singa. Tapi kadang-kadang dia nak marah kita seorang kaunselor. Jadi kadang-kadang kat rumah pun walaupun di luar bidang di luar watak kita, tapi sikit sebanyak kita punya karakter sebagai seorang kaunselor tu kadang-kadang kat rumah pun kita bawa juga dengan anak-anak. Jadi sebenarnya seorang kaunselor ni bersyukur tau kita terpilih dalam bidang kaunseling ni, sebab tak semua orang ni diterima sebagai guru bimbingan dan kaunseling. Kan kita dah jawab soalan Messi apa benda semua kan. Jadi kita punya personality tu sangat bersesuaian pada saya. Jadi saya harapkan adik-adik jangan give up, jangan fed up. Teruskan usaha sehingga semester 8 dengan penuh orang kata menerima ilmu-ilmu daripada pensyarah-pensyarah UPSI yang memang saya pun daripada tahun 2007, Encik Zul, Puan Hafsah, Encik Dr. Taki dan ramai lagi yang saya ingat, Encik Aziz pun dah bersara. Jadi mereka sangat-sangat membantu saya lah dalam saya grad sehingga saya ke tahun 10 perkhidmatan saya sangat berterima kasih kepada pensyarah-pensyarah saya sebab ilmu-ilmu mereka tu orang kata membantu saya daripada segi memberi perkhidmatan yang terbaik untuk sekolah dan juga terutama khususnya untuk para pelajar saya. Terima kasih banyak-banyak.